Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Malaysia Memilih jam 2 petang dan kami membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di lapangan dan juga kami membawakan berita-berita terkini mengenai pengumuman-pengumuman calon dan kami selitkan juga data-data yang menyerlahkan ataupun mencerminkan aspirasi rakyat di bawah sana. Saya mulakan Malaysia Memilih hari ini dengan cerita dari Bumi Kenyalang di mana gabungan Parti Sarawak GPS menamakan beberapa muka baru dalam saingan PRU ke-15 di mana pengerusinya Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam majlis penyerahan watikah calon di Ibu Pejabat PBB memaklumkan gandingan baru dan sokongan dari calon lama itu menjanjikan kekuatan buat parti itu. Antara calon-calon muka baru ini termasuk Rodiah Sapii di Parlimen Batang Sadong menggantikan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri yang bertukar ke kerusi Parlimen Santubong di mana Datuk Seri Nancy akan berpindah ke kawasan Santubong bagi menggantikan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Turut dipertaruhkan ialah Eric Tai Zi Kok di Bandar Kuching dan Adun Batu Kitang Lu Kri Chiang di Parlimen Stampin. Menggantikan penyandang kerusi Batang Lupa, Datuk Rohani Karim ialah calon muda Muhammad Syafizan Kepri. Mengangkat pengalaman sebagai ciri utama pemilihan calon. Turut dipertaruhkan ialah bekas timbalan Speaker Dewan Negara, Datuk Seri Doris Brody di Seri Aman. Sementara itu, menggunakan pengalamannya sebagai pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, bertanding buat kali pertama ialah Clarence Ting di Parlimen Sibu. Ini sedikit sebanyak kerusi yang menjadi tumpuan di parlimen-parlimen di negeri Sarawak berdasarkan pengumuman oleh GPS pada pagi tadi dan juga pengumuman oleh Pakatan Harapan dan juga beberapa parti tempatan di negeri Sarawak. Antara lain yang perlu diberi tumpuan ialah di P193 Santubong. Kawasan baru yang diwakili muka baru tapi cukup berpengalaman iaitu YB Datuk Nancy Shukri yang juga merupakan Menteri Seni Pelancongan dan Budaya dan beliau akan ditentang oleh Muhammad Zain Peli dari Pakatan Harapan. Kerusi kedua yang perlu diberikan perhatian ialah P209 di Julau. Ini persaingan antara calon-calon yang berat seperti kalau dilihat di sini ini mempertaruhkan calon daripada GPS iaitu Joseph Salang Gandom yang cukup berpengalaman di sini antara tokoh politik yang paling lama bertanding di pilihan raya di Sarawak. Ada juga pengalaman di peringkat persekutuan. Beliau akan ditentang oleh nama besar dari parti baru tapi bukan orang baru iaitu Parti Bangsa Malaysia PBM iaitu Larry Seng merupakan presiden PBM di situ dan mereka akan ditentang oleh Susan George daripada PBDS. Ini kawasan 209 Julau dan juga kawasan tidak kurang hebat persaingannya juga ialah P222 Lawas yang menyaksikan pertentangan antara Henry Sam Agong daripada GPS, Barubian PBS dan juga Japar Suyut daripada Pakatan Harapan. Ini cerita di Sarawak tetapi saya ingin juga memberikan cerita bahawa bagaimanakah akhirnya nanti dalam pengumuman calon dan juga pengumuman kempen dan sebagainya. Kami tanya juga kepada anda di astroawani.com, undi.astroawani.com. Kami tanya kepada anda dan kami mahukan dapatan daripada anda sendiri. Adakah anda berpuas hati dengan calon-calon yang ditampilkan setakat ini? 3 jawapan ataupun 3 perkara yang kami berikan pada ketika ini iaitu adakah anda bersetuju ataupun anda puas hati atau tidak ataupun tidak peduli siapapun calon yang ditampilkan. Scan saja kod QR di hujung sana dan kami mahu dengar suara anda. Sementara itu saya ingin terus bersama dengan rakan setugas Hafizi Rosli kini berada di ikon Kuala Terengganu iaitu di jambatan itu. Hafizi, strategi parti untuk memenangi hati rakyat. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan di Pantai Timur khususnya pada ketika ini. Semalam Kelantan sudah diumumkan calon-calon Perikatan Nasional. Hari ini dijadualkan mungkin di Terengganu. Hafizi juga pergi ke Majlis Barisan Nasional malam tadi bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Perikatan Nasional. Tapi sebelum cerita pasal politik, apa strategi yang kuat untuk memenangi hati rakyat di Terengganu contohnya Hafizi berdasarkan pemantauan anda? Baik, kalau saya nak ulas sedikitlah mengenai apa strategi-strategi yang digerakkan oleh parti-parti yang bakal bertanding di Terengganu ini. Pastinya kalau semalam saya dah pergi menghadiri satu program jelajah prihatin daripada Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga turut ada dan sempat untuk memberikan ucapan kepada penyokong-penyokong di Hulu Terengganu. Dan katanya strategi pada kali ini mungkin berbeza sedikit kerana jentera diarah untuk pergi dan juga untuk turun padang mendekati pengundi-pengundi daripada penyokong UMNO
Itu mungkin agak pelik sedikit, tapi mereka perlu meyakinkan agar pengundi UMNO dapat mengundi Perikatan Nasional. Ini bermakna mereka dengan tema sebelum ini di Terengganu dengan temanya bagi Barisan Nasional, temanya adalah mengikat yang lama dan memikat yang baru. Itu bagi Barisan Nasional. Tapi bagi Perikatan Nasional, mungkin mereka mempunyai pendekatan yang berbeza untuk menarik mereka daripada UMNO. Kerana apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah beliau telah pun menceritakan apakah akan berlaku selepas PRU ke-15 ini apabila Barisan Nasional tidak cukup untuk membentuk sebuah kerajaan ataupun tidak mempunyai majoriti yang cukup 112 untuk membentuk sebuah kerajaan, maka dakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zaid Hamidi yang juga merupakan pengerusi BN akan bergabung ataupun akan berkawan bersama dengan parti daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu PKR bersama dengan parti-parti yang lain. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menyebut apakah antara kesannya terutamanya kepada masyarakat Melayu dan juga masyarakat Islam, kerana katanya apabila DAP berkuasa dan sebagainya pasti ia akan memberi kesan terutama kepada parti-parti atau kepada masyarakat orang Melayu katanya. Dan itu bagi Perikatan Nasional. Tapi bagi Barisan Nasional sebentar tadi apa yang telah pun diperincikan antara strategi yang akan digerakkan pertama sekali adalah meletakkan calon yang boleh menang di sesuatu kawasan. Sebagai contoh kita tahu di Terengganu ketokohan pengerusi Badan Perhubungan BN Terengganu iaitu Datuk Seri Ahmad Said mungkin boleh dikatakan tidak boleh dinafikan ketokohannya, maka diletakkan di kawasan yang mungkin sebelum ini merupakan kubu kuat bagi UMNO di Kemaman yang sebelum ini kalah pada PRU ke-14. Ketika itu Barisan Nasional mewakilkan Datuk Seri Syabrici. Tapi apa yang diperincikan tadi Datuk Seri Ahmad Said kata Datuk Seri Sabishit tidak dapat bertanding kerana ada masalah kesihatan dan terpaksa melakukan operasi ataupun operation dan sebagainya, jadi mengundurkan diri. Jadi pimpinan pusat persekutuan telah pun menamakan Datuk Seri Ahmad Said untuk bertanggungjawab untuk mengembalikan kerusi di Kemaman itu sendiri. Namun teka-teki siapakah yang bakal dicalonkan di kerusi Kuala Nerus masih lagi belum terjawab, kerana sebentar tadi juga saya dimaklumkan oleh Datuk Seri Ahmad Said katanya berkemungkinan ataupun mereka menjangkakan calon bagi BN di kerusi Kuala Nerus akan diketahui selewat-lewatnya petang ini kerana ada pertimbangan-pertimbangan mereka untuk meletakkan calon di sana sebenarnya, Zul. Okey, Hafizi, mungkin kita berikan tumpuan kepada P35 Kuala Nerus ni, Hafizi. Kalau dilihat kepada catatan data daripada PRU yang ke-14 lalu, kita tahu kerusi ini dimenangi oleh Muhammad Khairuddin Ahmad Razali dari Parti PAS dan beliau menang dengan angka majoriti yang cukup besar pada ketika itu iaitu sebanyak 8,447. Beliau menewaskan tokoh motivasi pada ketika itu, penceramah motivasi Tengku Asmadi Tengku Muhammad dari Barisan Nasional dan juga Abdullah Muhammad daripada PH, di mana peratusan keluar mengundi juga cukup tinggi pada tahun 2018. Tetapi yang menjadi persoalannya pada ketika ini ialah kita sudah mengetahui calon yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan iaitu saudara Suhaimi Hashim. Yang menjadi persoalan ialah siapakah calon dari Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Ini belum lagi diumumkan. Hafizi menyebut mengenai aspek ketokohan oleh Barisan Nasional. Bagaimana kita menganalisis ketokohan yang dimiliki ataupun pengaruh yang dibawa oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali di Terengganu dan juga mengapa kerusi ini begitu menjadi tumpuan bagi orang-orang politik di Terengganu? Sudah pasti apabila Hafizi pergi ke Majlis Barisan Nasional dan juga Majlis Perikatan Nasional semalam, kerusi ini menjadi tumpuan dan juga ada bisik-bisik dan sebagainya. Hafizi mungkin dapat kita kongsikan sentimen di sana. Ya, kerana di Kuala Nerus ini penangan parti PAS itu amat besar sekali. Dan Datuk Khairuddin sebelum ini yang telah pun memenangi majoriti lebih daripada 8,000 telah meyakinkan kepada pengundi di sana bahawasanya beliau mampu untuk memberikan khidmat bakti kepada rakyat di Kuala Nerus itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga kepada Datuk Khairuddin sebelum ini telah pun hadir di beberapa majlis bersama dengan Barisan Nasional. Walaupun
masih ahli PAS, tetapi katanya mungkin dari segi kalau kita dapat lihat sebagai masyarakat, kita dapat lihat kecenderungannya adalah kepada Barisan Nasional. Jadi masyarakat tempatan ada yang menyatakan mungkin Barisan Nasional akan menamakan Datuk Khairuddin ini untuk dicalonkan atas tiket Barisan Nasional. Namun perkara itu masih lagi belum disahkan. Dan kalau kita sebagai media, kita juga ada dengar cakap ataupun luahan masyarakat di Kuala Nerus, kata mereka bagi penyokong Barisan Nasional, mereka tidak mahukan mungkin calon daripada luar, parti luar sebagai contohnya. Mereka mahukan calon daripada peringkat bahagian mereka sendiri untuk dinamakan calon. Jadi di sini sekiranya, ini berbentuk spekulasi lah, sekiranya Datuk Khairuddin dinamakan sebagai calon BN di Kuala Nerus, mungkin akan berlaku ketidakpuasan hati di peringkat bahagian UMNO ataupun di peringkat bahagian Barisan Nasional dan sebagainya. Cerita ini amat menarik untuk kita ikuti, jadi kami akan bawakan selepas saja pengumuman calon nanti, pasti kami akan bawakan bagaimana luahan penduduk setempat di situ dan juga bagaimana luahan bagi calon-calon ataupun bagi penyokong-penyokong Barisan Nasional di Kuala Nerus itu sendiri sebenarnya, Zul. Hafizi, ada maklumat bila, kalau kita dapat ulang dan juga kita maklumkan kepada penonton, bila agaknya calon-calon Perikatan Nasional akan diumumkan di peringkat negeri Terengganu? Ya, pada malam ini dijadualkan calon-calon bagi Perikatan Nasional bagi negeri Terengganu akan diumumkan di Marang, iaitu ia akan diumumkan sendiri oleh Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional yang juga merupakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan kesemua 8 parlimen katanya akan diumumkan pada malam ini juga sebenarnya, Zul. Okey Hafizi, kalau kita dapat menarik kepada perhatian kepada Kelantan dan juga Terengganu, ini negeri-negeri di bawah pemerintahan PAS, pentadbiran PAS yang memenangi kerusi ini pada tahun 2018. Tetapi suka juga kita lihat bahawa ada seakan-akan pergolakan dan juga ada mungkin kejutan yang bakal berlaku. Selain daripada Terengganu yang kita tunggukan keputusan di P035 Kuala Nerus dan juga keseluruhan 8 kawasan parlimen oleh Perikatan Nasional itu, mungkin ada juga yang berikan tumpuan kepada kerusi parlimen Tumpat dan juga apa yang berlaku di negeri Kelantan. Apa yang kita dapat nantikan kepastiannya, Hafizi? Ya, kalau di Terengganu mungkin kerusi Kuala Nerus menjadi teka-teki siapakah yang akan dicalonkan, tetapi di Kelantan sebelum ini adalah kerusi bagi Bacok, ya, iaitu kalau kita lihat penyandangnya merupakan Datuk Ni Abdul sendiri yang juga merupakan anak kepada Allahyarham Ni Aziz, dan Barisan Nasional sudah pun memutuskan tidak mencalonkan Ni Abdul bagi kerusi Bacok itu, tetapi bagi Barisan Nasional di Tumpat sendiri katanya ada cerita-cerita yang menarik katanya. Difahamkan juga salah seorang penyandang kerusi parlimen iaitu daripada parti PAS akan dinamakan ataupun akan bertanding bagi tiket Barisan Nasional. Namun kepastiannya masih lagi kita belum dapat pastikan. Pastinya kita akan mendapatkan beliau sendiri untuk mendapatkan pengesahan daripadanya sendiri, Azul. Tapi Hafizi, selain daripada nama-nama calon, cerita mengenai siapa duduk di mana, dapat kerusi mana, bagaimana kehangatan pilihan raya di negeri Terengganu apabila Hafizi keluar minum pagi dan juga berjumpa dengan orang ramai? Adakah mereka teruja dan juga apa topik-topik yang sering kali mereka bincangkan? Isu rakyat atau hal orang politik? Kalau nak bercakap mengenai kehangatan politik di negeri Terengganu ni ada dua saja sebenarnya. Kalau saya dapat lihatlah penangan parti-partinya adalah sama ada biru ataupun hijau. Yang merah mungkin kurang lagi, mungkin dari segi kempen mereka masih lagi kurang. Kadang-kadang kita lihat juga kepada kemenangan pada PRU14, hanya 2 parti ini saja yang menang. Di Terengganu 6 kerusi oleh PAS dan 2 kerusi oleh Barisan Nasional. Tapi di Kelantan juga sebegitu. Namun di peringkat Dewan Undangan Negeri adalah beberapa calon daripada PKR, daripada Amanah yang memenangi kerusi-kerusi itu. Dan bagi penduduk setempat, mereka mengharapkan supaya kerajaan yang akan dibentuk kelak di peringkat persekutuan ini dapat menaikkan ataupun dapat membangunkan pelbagai infrastruktur, dan paling penting sekali terutamanya bagi anak muda ataupun bagi remaja adalah untuk menawarkan lagi pelbagai peluang pekerjaan. Kalau kita lihat pada negeri Terengganu dan juga Kelantan ini, kebanyakan anak-anak muda ini, tenaga-tenaga mahir mereka terpaksa berhijrah ke
bandar-bandar besar seperti Lebah Kelang, Johor dan Pulau Pinang untuk mencari rezeki kerana peluang pekerjaan yang mereka minati pertama dan juga peluang pekerjaan yang ada kualifikasi mereka ini tidak dapat ataupun tidak banyak di negeri-negeri ini. Jadi besar harapan mereka untuk kerajaan akan datang dapat melihat semula bagaimana agaknya pelaburan boleh dibuat di kedua-dua negeri ini supaya boleh menjana lebih banyak lagi peluang pekerjaan di negeri di Pantai Timur ini, Zul. Okey, yang pastinya cerita politik kami akan tunggu siapakah calon di P035 Kuala Nerus oleh Barisan Nasional pada petang ini dan juga pengumuman 8 kerusi parlimen di Terengganu dan juga apakah cerita di Kelantan itu juga akan dikemaskini oleh Hafizi dan juga wakil kita di Kelantan Muhammad Fandi. Terima kasih Hafizi kerana berlintas langsung bersama dengan kami pada jam ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.